الله به ومن والاه أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah pada pagi ini kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan kita mohon pada Allah Ta'ala mudah-mudahan solat kita, zikir kita dan juga doa kita ianya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, di antara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang selepas daripada takbiratul ihram, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca doa iftitah, iaitulah sebagai pembukaan kepada sembahyang kita. Doa iftitah, tuan-tuan, iftitah maknanya adalah pembukaan. Dia sangat-sangat dituntut untuk kita baca di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Manakala bagi mazhab Malik, mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, membaca doa iftitah ianya adalah satu perkara yang makruh. Dan tak apalah, Imam Syafi'i dia kata sunat, manakala Imam Malik menyatakan bahawa dia adalah benda yang dimakruhkan dia. Kerana di dalam riwayat sembahyang Nabi SAW sembahyang dalam pelbagai keadaan. Ada yang tengok Nabi SAW sembahyang lepas takbiratul ihram, Nabi akan membaca Fatihah. Dan ada yang tengok Nabi SAW sembahyang selepas daripada takbiratul ihram, maka Nabi SAW membaca doa iftitah. Maka itu tidak ada masalah. Dan kita di Malaysia sudah tentulah kita mengikut kepada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian doa iftitah itu pula ianya mempunyai dua versi. Dia ada dua cara, tuan-tuan. Yang pertama adalah doa iftitah yang panjang.
Doa iftitah yang panjang sebagaimana yang kita baca tiap-tiap hari. Yang kita baca pada tiap-tiap hari sehinggalah pada akhir daripada doa iftitah, maka itu adalah doa iftitah yang panjang. Dan dia ada satu lagi doa iftitah yang pendek. Dan perkara ni disebut di dalam banyak riwayat hadis-hadis Nabi SAW, juga disebutkan di dalam Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, doa iftitah yang pendek lagu mana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wassubhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ saja. Dan doa iftitah yang pendek ni rasa-rasanya ianya lebih sesuai untuk kita amalkan nanti di dalam solat sunat tarawih pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Sebab ialah buat solat tarawih 20 rakaat. Dan sebenarnya solat sunat tarawih kita kena buat sebagaimana solat-solat yang lain. Dia kena ikut dia punya tata tertib dia. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Kita buat 20 rakaat. Kadang-kadang para imam dia akan mempercepatkan bacaan Fatihah. Tuan-tuan, itu pun tak ada masalah. Kerana dalam bacaan Fatihah ada bacaan cara basari, ada bacaan yang cara kufi. Ada bacaan yang mana mereka menyambung-nyambungkan ayat daripada suratul Fatihah, maka itu juga tidak menjadi masalah. Cuma kita, tuan-tuan, nanti dalam bulan Ramadan, masa solat sunat tarawih, takut nanti kita nak ligan Fatihah lagi, kemudian kita nak dengar bacaan imam lagi. Dan maka sesuai kalau kita baca doa iftitah yang pendek. Sampai mana? Sampai perkataan wa asila, maka memadai dah. Kemudian hukum membaca doa iftitah adalah sunat pada semua sembahyang. Termasuklah sembahyang yang sunat, melainkan pada solat jenazah. Tuan-tuan, solat jenazah tidak ada bacaan doa iftitah. Walaupun sebahagian daripada ulama kata dah, tetap juga kita membaca doa iftitah, tetapi pendapat itu tidak kuat. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak membaca doa iftitah. Dan maka tu dari segi hukum kita membaca doa iftitah. Kedua, apa kepentingan kita membaca doa iftitah ni? Pasal apa kita baca doa iftitah? Dan kita baca doa iftitah sebelum daripada kita membaca suratul Fatihah adalah kerana nak memperingati diri kita semula berkenaan dengan tujuan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan juga dia nak menerangkan kepada kita, tentu ni dalam doa iftitah, dia nak mengembalikan semula ingatan kita supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu di dalam sembahyang, di dalam doa iftitah, tuan-tuan, ada satu ayat yang mana penting bagi kita, yang mana kita akan sebut dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tuan-tuan, tolong perbetui kita punya bacaan doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahya, panjang, wa mahya ya wa mamati. Ya yang kedua dia tak panjang,
Sebab ramai daripada kita ya yang kedua tu dia panjang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kan? Yang tu macam bacaan anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita. Dan ya yang kedua dia tak panjang. Ya yang kedua tu dia nak tunjuk apa dia? Menunjukkan saya. Jadi dia tidak ada ya alif. Waw, mim, ha, ya alif, ya. Wa mahya, ya wa mamati. Tuan-tuan, apa dia punya maksud dia? Sesungguhnya inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, inna salati wa nusuki, dan juga segala amal ibadat aku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan juga seluruh daripada kehidupan aku lillahi rabbil alamin, ianya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, daripada ayat ni dalam doa iftitah kita nak tunjuk kepada kita betapa penting kita menjaga akidah dan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang bila mana dia kembali pada Allah. Dan kita semua akan balik pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terkecuali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua penyakit yang tidak ada dia punya obat dia. Yang pertama adalah penyakit tua. Dan tua tak ada obat dia. Walaupun rambut dia beruban, lepas tu dia pi warnakan rambut dia. Pasal apa? Kerana dia nak tak mau bagi nampak uban tu. Tuan-tuan, tapi umur dia akan tetap berjalan. Kalau umur dia 60 lah dia. Kalau umur dia 70 lah umur dia. Dan maka kata Nabi SAW, tua itu dia tidak ada obatnya. Itu pertama. Yang kedua, iaitulah kematian. Kematian tidak ada obat untuk menghalang dia. Kata Nabi SAW, la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Bila mana datang kematian, maka tidak akan dilewatkan sesaat dan tidak akan diawalkan sesaat bila mana datangnya kematian kepada manusia. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh pasti akan merasai kematian, kata Allah. Dan bila dia mati, Allah Ta'ala buat apa kat dia? Allah Ta'ala kata, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Adapun Allah akan sempurnakan seluruh daripada apa yang kamu lakukan di atas muka bumi akan dibalas pada hari akhirat besok, kata Allah. Tuan, bila mana seseorang dia nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa dia penilaian Allah Ta'ala kepada seseorang? Dan penilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada seseorang adalah keimanan dia kepada Allah. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, yaumun la yanfa'u malun wala banun. Kamu akan sampai kepada satu hari yang mana hari tersebut anak penak dan juga harta benda, ianya tidak memberikan apa-apa manfaat illa man atallaha biqalbin salim, melainkan bila mana dia datang kepada Allah dalam keadaan hati dia bersih. Dan ulama tafsir kata, hati yang bersih adalah keimanan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, orang yang jaga akidah, orang yang jaga keimanan dia, kok mana sekalipun dia pasti dan pasti akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala kalimatin la ilaha illallah." Siapa-siapa dia yang mati di atas kalimat la ilaha illallah. Tuan-tuan, kalimat la ilaha illallah ni kalimat apa? Dia adalah kalimat iman kepada Allah. La ilaha illallah. Bahkan kata Nabi SAW, perkataan yang paling afdal, dan perkataan ini telah pun disebut, kata Nabi, sebelum daripada pengutusan aku. Tuan-tuan, kalimat apa? La ilaha illallah, iaitulah tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, man mata ala kalimatin, siapa-siapa yang mati di atas kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, fadakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari sahabat tanya dengan Nabi SAW. Tadi kita kata apa? Orang yang datang kepada Allah dalam keadaan iman dia betul, dia ikut syariat Allah Subhanahu wa taala, dia jaga dia punya akidah dia. Dan maknanya dia tidak syirik pada Allah. Maknanya dia tidak amal melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah. Dan dia masuk syurga Allah. Tu yang kita sebut berdasarkan pada dalil-dalil yang kita kata tadi. Dan satu hari sahabat dia tanya dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, in zana wa in sarak." Sahabat tanya, pasal apa? Kerana Nabi kata, orang yang mati dalam beriman kepada Allah Ta'ala, dia pasti dan pasti akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pun tanya, wa in zana wa in sarak, ya Rasulullah, kalaulah sebelum dia meninggal dia berzina, kemudian dia mencuri. Tuan-tuan, makna apa? Sebelum daripada dia meninggal ada lagi dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah orang yang macam ni juga dimasukkan ke dalam syurga? Apa jawab Nabi SAW? Ya, fadakhalal jannah, dia akan tetap juga dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam mana orang yang berdosa dia boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Iaitulah dengan dua cara. Yang pertama, iaitulah diampunkan segala dosa-dosa dia oleh Allah. Tuan-tuan, tapi pengampunan dosa hanya boleh didapatkan oleh orang-orang yang jaga akidah dan juga yang benar keimanan dia kepada Allah. Tuan-tuan, dia ada excuse, dia ada kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia ada melakukan dosa kepada Allah. Dan dalam hadis lain, hadis ni nama dia hadisul bitaqah, hadis kad pengenalan. Dan satu hari ni Nabi SAW cerita, kata Nabi SAW, nanti di akhirat besok ada satu orang dibentangkan seluruh daripada amalan dia. Tuan-tuan bayang tengok, Allah bentangkan amalan dia di hadapan dia, daripada mula dia hidup sampailah kepada dia mati. Tuan-tuan, daripada buku amalan tu, apa yang ada dalam buku amalan tu? Semuanya
adalah dosa kepada Allah Ta'ala. Dan bukan semualah, kebanyakannya adalah dosa kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya dengan orang ni, "Lah ni siapa dia yang boleh mengampunkan kamu dan bagaimana pula keadaan kamu?" kata Allah. Tuan-tuan, orang ni bila dia tengok buku catatan dia, yang lebih banyak adalah dosa kepada Allah berbanding daripada amalan soleh dia. Tuan-tuan, orang ni pun kata apa? "Ya Allah, pada hari ini aku mendapatkan janji-janji Engkau, ya Allah." Tuan-tuan, maknanya apa? Dia dah putus asa dah. Maknanya dia tahu dah yang dia akan diazab oleh Allah. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluarkan bitaqah. Tuan-tuan, sebab itu hadis ni dinamakan sebagai hadis al-bitaqah, hadis kad pengenalan. Tuan-tuan, Allah keluarkan dia punya bitaqah, lalu Allah Ta'ala kata, "Ini bitaqah kamu kan? Ini adalah kad kamu kan? Kamu kenal tak? Apa dia yang tertulis pada kad tersebut?" Dan tuan, pada bitaqah tu, pada kad tu ada tertulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan maka orang yang tadi ni amalan dosa dia banyak, soleh dia sikit, dia kata kenal, "Ya Allah, ini adalah kalimat tauhid." Allah tanya dengan dia, "Kamu beriman dengan perkataan ni? Kamu beriman kepada aku?" Dan orang ni kata, "Aku beriman dengan Engkau, ya Allah." Dan akhirnya kata Nabi SAW, seluruh daripada kesalahan dia, seluruh daripada dosa dia digantikan dengan pahala, digantikan dengan kebajikan pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pasal apa dia dapat keampunan? Kerana akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cara yang kedua, orang yang berdosa dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan tapi dengan cara macam mana? Dosa-dosa dia akan diazab oleh Allah Ta'ala dulu. Dah habis dah, semua dosa-dosa dia diazab oleh Allah Ta'ala. Dan lambat laun akhirnya dia dimasukkan juga ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nak cerita apa? Orang yang jaga akidah dan jaga dia punya keimanan dia kepada Allah, sama sebagaimana yang disebut dalam doa iftitah tadi. Salat aku, ibadat aku, kehidupan aku lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia ada ni kok mana sekalipun, fadakhalal jannah, dia pasti dan pasti akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebagai kesimpulannya, kita jaga akidah kita elok-elok, dan kita tetap berada di dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jangan kita pi kepada akidah yang lain. Perhatikan ajaran yang kita nak pegang. Takut-takut kalau menggadaikan akidah kita, dan paling lekeh orang yang beriman ni, macam kita sebut tadi, dia diazab dulu dia punya dosa dia, tetapi akhirnya tempat dia adalah di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Akidah dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dapat jaga akidah dan juga iman kita. Mudah-mudahan juga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita akan sambung nanti pertemuan kita pada Jumaat sat lagi, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.